Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 16 Jun 2021. Lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV akan beroperasi bulan ini bagi memperhebat pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK di Sabah. Antaranya PPV Dewan Masyarakat Menggatal, Dewan KDCA Penampang, Dewan Serbaguna Libaran dan Dewan Institut Pendidikan Guru IPG Balung Tawau. Selain PPV, UMS yang telah mula beroperasi Isnin lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kerajaan sangat menghargai penglibatan pelbagai pihak termasuk pihak swasta yang membenarkan fasiliti dan kaki tangan mereka digunakan dalam PIK. Bermula Jun, Hospital Gleneagles dan Rafflesia Medical Center dan 36 buah klinik swasta juga terlibat dalam memberi vaksin kepada penduduk. Pengurusan Pacific Sutra telah membenarkan penggunaan fasiliti hotel sebagai PPV sebagai CSR mereka. Datuk Haji Ji bercakap dalam sidang media selepas melawat PPV Wisma Wanita di Kota Kinabalu. Katanya Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu juga antara PPV kerjasama awam swasta yang akan memberi vaksin kepada pekerja industri, kilang dan perkhidmatan ekonomi lain dengan kapasiti 3,500 orang sehari. Selain operasi PPV, Jabatan Kesihatan Sabah telah memulakan program vaksinasi bergerak ke pedalaman melibatkan 26 pasukan bermula 18 Mei lepas, manakala Angkatan Tentera Malaysia ATM juga melaksanakan pemberian vaksin kepada penduduk pedalaman menerusi program Jiwa Murni bermula di Long Pasir. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji memaklumkan Sabah akan menerima lebih banyak bekalan vaksin bermula Julai depan. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 6,614 penduduk luar bandar di Kota Marudu dijangka menerima suntikan vaksin menerusi program outreach imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tandik Hindrus Anding berkata ia melibatkan penduduk di lebih 20 kampung. Penerimaan penduduk luar bandar terhadap program vaksinasi dilihat semakin bertambah baik susulan hebahan yang dilakukan pelbagai pihak. Kita juga menerima cabaran di mana kebanyakan penduduk di pendalaman ini mereka enggan untuk menerima vaksin ini disebabkan oleh beberapa perkara isu-isu tular dan palsu yang diviralkan melalui media sosial. Tetapi hasil usaha hebahan, maka sedikit sebanyak mereka sudah mula sadar bahawa perkara itu adalah tidak betul. Hendrus bercakap kepada RTM selepas meninjau program outreach di Kampung Mini Tampak Kota Marudu. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui bersyukur memperoleh vaksin berkenaan tanpa perlu ke pusat pemberian vaksin PPV dan berharap penduduk lain juga menerimanya tanpa rasa ragu dan takut. Sebenarnya vaksin ini tidaklah seperti yang diwar-warkan oleh orang ramai. Sebenarnya vaksin ini adalah vaksin yang selamat dan dia tidak sakit sebenarnya. Memang sesuai untuk orang kampung, terutama orang awam. Dan ini salah satu baiknya setiap yang penerima itu sebagai saya sendiri, saya rasakan sangat baiklah. Supaya ini untuk menjaminkan kita kesehatan. Saya harap agar semua penduduk kampung agar tidak merasa ragu-ragu lagi sebab di mana saya telah pun divaksin dan saya tidak merasa apa-apa. Jangan takut, jangan panik dan dipersilakan agar masa-masa akan datang. Program outreach bagi daerah Kota Marudu yang bermula Isnin lalu dan berakhir 27 Ogos depan turut dilaksanakan di Kampung Samparita Laut, Kampung Linggabungan 1 dan Kampung Bombong 1 melibatkan 120 penerima berumur 18 tahun ke atas. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK serta Ketua Kampung di daerah Kinabatangan digesa menyampaikan maklumat tepat mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Pegawai Daerah Kinabatangan Abdul Manap Abdul Rohim berkata peranan JPKK dan Ketua Kampung penting memberi penjelasan dan maklumat sahih mengenai kebaikan pengambilan vaksin khususnya kepada masyarakat yang masih belum memahami sepenuhnya atau meragui keberkesanan suntikan vaksin. Menurutnya, pendekatan tersebut sekaligus mampu menarik masyarakat tampil mendaftar dan menerima suntikan vaksin menerusi program outreach yang sedang giat dilaksanakan di daerah berkenaan ketika ini.
Setakat ini dalam 9 siri perjalanan outreach yang kami adakan ini, sambutan di kalangan masyarakat setakat ini amat menggalakkan. Walaupun kita dapati ada sesetengah kawasan yang mana penerimaan masyarakat terhadap program ini agak dingin, tetapi di sesetengah kawasan sambutan mereka begitu menggalakkan. Beliau yang juga pengerusi Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Kinabatangan ditemui RTM semasa program outreach vaksinasi COVID-19 di Kampung Abai Kinabatangan. Selain Kampung Abai, program outreach selama 2 hari ini diadakan di Kampung Seri Ganda dan Kampung Tundun Bohangin. Kami akan coba lagi supaya kehadiran itu lebih menggalakkan. Saya akan coba untuk mendekati mereka dengan lebih dekat lagi dan memberi taklimat kepada mereka tentang kebaikannya mengambil suntikan vaksin ini. Insya Allah kita coba. So, hari ini aku dapat suntikan. Mungkin 1 hari 2 hari ini mungkin dorang nampak apa dia punya kebaikan. Mungkin bila dorang nampak mungkin dorang terbuka hati. Kita cobalah insya Allah. Saya menyarankan kepada semua Kampung Abai yang belum mendapat vaksin pada hari ini, dan saya meraih sekali lagi agar dapat mengambil suntikan vaksin ini semata-mata untuk merealisasikan satu tanggungjawab kita. Seramai 102 penduduk di ketiga-tiga kampung berkenaan telah menerima suntikan vaksin. 8 lagi lokaliti di 5 daerah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 17 hingga 30 Jun ini. Antaranya Kampung Rancangan dan Kampung Kijang Merotai di Kalabakan serta Kampung Tanjung Batu Tengah dan Taman Semarang Megah di Tawau. Turut dikenakan PKPD Kampung Rampayan dan Kampung Kionsom Kecil di Kota Kinabalu, Kampung Taun Gusi Peninting Kota Belud dan Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Ehsan Kudat. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 7 lokaliti PKPD pula ditamatkan hari ini, iaitu PKPD Lorong Ulu Sibuga 5 dan 9, Fasa 7 Taman Mawar Sandakan, Kampung Sugut Penampang, Kampung Sepagaya Hulu Silam Lahad Datu, Lorong Taman Utama 5, 6, 7 dan 8 Taman Utama Sandakan, Taman Nikmat, Kampung Pirasan dan Kampung Dundau di Kota Belud. Sementara itu, Datuk Masidi memaklumkan 230 kes positif baharu direkodkan semalam melibatkan 105 kes saringan kontak rapat, 75 kes saringan kluster, 16 kes saringan bergejala, 21 kes saringan bersasar dan 13 lain-lain kes. Tiada kluster baharu direkodkan, manakala terdapat 3 kematian, masing-masing 1 kes di Tawau, Papar dan Semporna. Seramai 2,051 pesakit sedang menerima rawatan di hospital dan pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam. Pengusaha sektor pelancongan Sabah menyambut baik bantuan Sabah Prihatin BSP 3.0 berjumlah RM154.83 juta bagi membantu golongan terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini termasuk peruntukan melalui Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah berjumlah RM2.97 juta bagi membantu penggiat industri tersebut. Pemain industri yang ditemui meluahkan rasa syukur dan berterima kasih atas keprihatinan kerajaan negeri. Bantuan ini nanti sekurang-kurangnya boleh digunakan untuk meringankan terutama sekali maintenance tempat pelancongan. Seperti mana yang kita tahu, walaupun kawasan pelancongan ini ditutup, kita masih sebagai pengusaha, kita masih lagi mempunyai tanggungjawab untuk membersih, maintain dan sebagainya ketika perusahaan ini ditutup. Untuk bantuan-bantuan seperti ini, sedikit sebanyak dia akan membantu. Dia tidak membantu banyak, tapi adalah boleh banyak untuk bernafas. Kebanyakan pengusaha-pengusaha sekarang ni, diorang mencari tempat-tempat yang ataupun cara-cara yang lain untuk membuat bisnes sudah, seperti membuat delivery, food, seafood dan sebagainya. Mereka juga berharap agar pemberian vaksin dapat dipercepat dan diperluas segera agar sektor pelancongan dapat kembali aktif. Sementara itu, pensyarakanan program pengurusan pelancongan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah, Datuk Tini Maizura Mokhtar berkata, peruntukan tersebut boleh digunapakai bagi tujuan penyelidikan pemasaran pelancongan.
Diharapkan bantuan ini sedikit sebanyak dapat membantu dari segi pembaharuan lesen pemandu pelancong, ataupun bantuan ini dapat manfaatkan pengusaha pelancong untuk membangunkan penyelidikan, persediaan pemasaran untuk masa akan datang. Bantuan Sabah Prihatin 3.0 dijangka dapat memanfaat 3,325 pengusaha pelancongan, pemandu pelancong serta hotel dan penginapan. Ya, dalam perkembangan berkaitan Persatuan Penjajah Jalan Gaya Kota Kinabalu juga menyambut baik bantuan Sabah Prihatin 3.0 khusus kepada 4,234 penjajah kecil yang disalurkan menerusi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Pengurusnya Lee Chi Kong berkata bantuan sekali beri itu dapat membantu penjajah kecil Jalan Gaya yang terjejas pendapatan berikutan penutupan tamu mingguan sejak 18 April lalu. Ketika dihubungi pemberita RTM di Papar, Lee bagaimanapun mahu agihan bantuan tersebut dipercepat kerana kebanyakan penjajah yang terkesan hanya bergantung kepada sumber pendapatan berniaga di tamu mingguan berkenaan. Dalam masa sama, Lee mencadangkan agar bantuan tersebut diagihkan secara tunai kepada penjajah yang tidak mempunyai akaun bank secara janji temu di pejabat DBKK dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat. Wang bantuan kerajaan negeri Sabah untuk penjajah sememangnya terbaik untuk golongan penjajah tamu mingguan Jalan Gaya. Kebanyakan hanya berharap hasil jualan tamu mingguan untuk menampung kos sara hidup harian. Lee juga berharap kerajaan mempertimbangkan membuka semula aktiviti jualan di tamu mingguan ini apabila jumlah kes COVID-19 menurun. Beliau yakin penjajah di tamu mingguan berkenaan mampu mematuhi SOP ketat yang ditetapkan kerajaan berdasarkan pengalaman sebelum ini dan tiada sebarang kes jangkitan yang direkodkan daripada aktiviti perniagaan di tamu mingguan tersebut. Ya, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Saudara terus patuhi SOP bersama jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita jaga kita. Saya Muhammad Dihi Asahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Oh indahnya tanah airku Sabah, di bawah bayu cantik dan sentosa, aman damai hidup selalu rukun, semangat perpaduan antara kaum, bermacam warna dan lapisan agama, bersatu harmoni tetaplah damai.